Para pelajar dikasihi untuk memberikan maklumat yang lebih terperinci dan bagaimana untuk melakukan pendaftaran subjek mengikut struktur pengajian saudara-saudari, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajah Wan Aidal Wan Mustafa untuk mengendalikan sesi seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada Encik Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Dr. Ishak Ahmad, Dekan FST, Yang Berusaha Kemis Dr. Nur Hasyaridah Hassan, Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar, Merangkap Pengerusi Minggu Mesra Mahasiswa peringkat FST, Timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusan fakulti, pengerusi-pengerusi jabatan, ketua-ketua program prasiswaza, para pensyarah dan kaki tangan FST, serta yang saya raikan dan alu-alukan pelajar baru Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesi 2021-2022. Izinkan saya untuk memberikan sedikit taklimat tentang perjalanan program prasiswazah yang akan anda semua lalui selama 4 tahun di UKM. Sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua mahasiswa-mahasiswi FST UKM. Selamat datang ke Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Di slide ini saya tunjukkan satu bunga yang indah, yang cantik, berwarna ungu. Itulah bunga rasmi kepada Fakulti Sains dan Teknologi. Siapa tahu apakah nama bunga tersebut? Boleh nyatakan di dalam chat? Saya bagi 30 saat. Okey, tidak. Bunga raya? Tidak. Bougainvillea? Tidak. Bakawali? Tidak. Oh, anda tidak mengenali warna rasmi FST nampaknya ya. Bunga lili? Jauh sekali. Bunga tulip? Oh, tidak. Okey, stop. Anda semua salah. Okey, ia adalah bunga senduduk sayangku. Itulah bunga rasmi kepada Fakulti Sains dan Teknologi. Dan warna rasmi, walaupun kami memakai warna merah, tetapi warna rasmi bagi Fakulti Sains dan Teknologi adalah warna ungu. So, apakah kita punya slogan FST? FST menyerlah ataupun FST to the fore. Ingat tu ya, ingat ya. Okey. Jika anda ingin mendapatkan apa-apa maklumat tentang prasiswazah FST, anda boleh layari laman web www.ukm.my/prasiswazah FST. Di situ anda akan dapati maklumat mengenai program anda masing-masing, buku panduan sesi 2021-2022, terdapatnya kalender akademik dan semua borang-borang yang anda perlukan sepanjang pengajian anda selama 4 tahun di FST. Okay, izinkan saya memperkenalkan Sekretariat Prasiswazah yang mana anda semua akan berurusan ya selama 4 tahun di FST. Diketuai oleh saya dan diketuai oleh pegawai kepada Sekretariat Prasiswazah adalah Puan Mas Aliza Abu. Seterusnya saya punya sekretari adalah Puan Hasno Ali dan kami mempunyai 4 orang yang akan menguruskan beberapa program pada satu-satu masa. Okay, kita ada Puan Azlina, kita ada Puan Atika, kita ada Puan Farhana dan kita ada Puan Saida. Okay, di FST kita adalah salah satu fakulti yang mempunyai paling banyak program prasiswazah.
kita mempunyai 21 program prasiswaza. Ya, so di antara 21 program ni, ada yang mengatakan fuyo. Yes, definitely. We have lots of program prasiswaza, ya. Kita ada 21. Walau bagaimanapun, pada sesi ini kita hanya menawarkan 19 program sahaja. So saya mohon anda semua mengetahui, mengingati program mana yang sebenarnya anda telah pilih dan anda telah perolehi. Okay, go FST, that's good. Right. So daripada 21 program prasiswaza FST, kita mempunyai 3 struktur, ataupun kita boleh panggil sebagai 3 modul lah. So kita ada 3 laluan yang mana pelajar-pelajar boleh memilih sama ada laluan keusahawanan, laluan kesarjanaan dan juga laluan industri pada akhir tahun 2 nanti. Dan kita ada modul yang kedua iaitu 3U1I, iaitu 3 tahun pengajian di UKM dan setahun di industri. Dan kita juga ada program 2U2I, 2 tahun pengajian di UKM dan 2 tahun di industri. Jadi kenali program masing-masing, ya, di mana adakah program anda adalah program 3 laluan atau 3U1I ataupun 2U2I, which is kita tak tawarkan pada sesi ini. Ya. Okay. Untuk menjaga 21 program prasiswaza di FST, kami memerlukan ramai juga ketua program. Jadi, untuk menjaga 21 program prasiswaza, kami ada 18 ketua program semuanya. So, mungkin di sini, tadi telah diperkenalkan oleh Encik Napi, ya. Tapi di dalam slide ini, gambar mereka kecil, tapi tak ada masalah. Pada petang nanti anda akan bertemu dengan ketua program masing-masing secara maya. Okay, so kita ada 18 ketua program. Okay. Saya mohon maaf, kalender akademik ni juga terlampau kecil. Okay, so tak apa, tak ada masalah. You all boleh pergi kepada website kita dan anda semua boleh mendapati kalender akademik di website kami dan di situlah setiap sesi akademik akan dipamerkan tarikh-tarikh penting lah untuk semua pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi untuk rujuk. Bila you all berkuliah, bila bercuti, bila berhari raya, selalunya cuti umum lah yang diminati, ya, pada tarikh-tarikh ni. Walau bagaimanapun, di sini juga ada juga tarikh-tarikh untuk peperiksaan. Jadi di sini semua boleh diperolehi. Jadi sila layari website Prasiswaza. Okay. Bagaimana pula dengan tempoh pengajian anda? Adakah anda tahu bahawa tempoh pengajian anda adalah selama 4 tahun? Okay. Jadi kalau 4 tahun, kita menggunakan pakai sistem semester. Jadi semester kita bermula pada Oktober pada tahun ini. Jadi anda perlu menjalani pengajian prasiswaza anda selama 8 semester, iaitu 4 tahun. Tetapi katalah, ya, saya sebenarnya daripada diploma, banyak lagi kursus-kursus yang saya telah hadiri, boleh tak saya setarakan? Boleh. Oleh itu, anda boleh untuk bergraduat minimum tempoh 7 semester. Tetapi bagi yang fresh, yang contohnya lepasan matrikulasi, STPM, anda selalunya minimum adalah 8 semester. Okey. 8 semester ni saya rasa terlampau sedikit. Boleh tak saya nak extend? Boleh, tak ada masalah. So maksimum untuk anda berada di Universiti Kebangsaan, siapa-siapa yang sayang Universiti Kebangsaan kan, ataupun mempunyai masalah-masalah tertentulah,
So maksimum untuk berada di Fakulti Sains dan Teknologi ataupun di UKM adalah 12 semester. Ya. Jadi tak ada masalah jika ada mahasiswa-mahasiswi yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, boleh mohon untuk ditangguhkan beberapa semester yang dibenarkan, tetapi tidak boleh melebihi 12 semester maksimum. Semester yang kita nyatakan ini adalah semester yang panjang, bukan semester 3. Kita ada 2 semester panjang, iaitu semester 1 dan semester 2. Dan kita ada 1 semester pendek, kita panggil ya. Semester pendek adalah semester 3. So 8 semester ni adalah merujuk kepada semester panjang, iaitu semester 1 dan semester 2. Okey, setiap semester anda perlu mengambil kursus minimum 12 kredit, bukan 12 bilangan kursus, tapi 12 kredit kursus, dan maksimum adalah 20 kredit. Boleh tak saya ambil lebih daripada 20 kredit? Boleh. Jadi rujuk kepada ketua program masing-masing, dan ada borang yang perlu diisi dan diluluskan oleh ketua program, dan juga saya tertakluk kepada PNGK yang anda perolehi pada semester sebelumnya. Jadi katalah nak ambil 24 kredit, 25 kredit, make sure PNGK yang diperolehi pada semester sebelumnya adalah bagus. Ya? Okay. Pada semester 3, sebenarnya pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengambil kursus-kursus pada semester 3. Maksimum adalah 3 kursus. Kalau tadi kredit, sekarang kursus dan tiada hard kredit. Jadi anda kalau siapa yang tak nak balik pada semester pada cuti semester tu, boleh ambil kredit boleh ambil kursus pada semester 3. Right. Tempoh-tempoh penting. Okay. Bila mahasiswa-mahasiswi merujuk kepada kalender akademik, ya, di situ kita akan namakan minggu pengajian kita ni kepada minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan seterusnya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi perlu peka ya tentang minggu-minggu tersebut, sebab tempoh-tempoh penting adalah minggu 1 hingga 2 di mana anda boleh gugur ataupun tambah kursus. Pada minggu 4 hingga 8 untuk tarik diri daripada kursus yang anda dah register tadi. Tetapi selepas minggu 8 tidak dibenarkan sebarang perubahan daftar kursus. So kadang-kadang tu ada juga minggu 9, minggu 10 ada lagi nak ubah kursusnya. So ingat ya, anda tidak dibenarkan. Right? So saya ringkaskan kat sini sebab mungkin bila kita letak minggu 1, minggu 2, minggu 3 tu macam blur je kan. Okay. So ringkasannya kat sini, ingat ini. Minggu untuk tambah atau gugur kursus adalah di antara 11 Oktober hingga 24 Oktober. Gugur kursus sahaja 25 Oktober hingga 7 November. Pengesahan pendaftaran kursus adalah 8 November hingga 14 November. Dan tarik diri kursus sahaja pada 8 November hingga 5 Disember. Okay, kalau ada yang ada masalah tentang tarikh-tarikh ni, tak apa, you all boleh rujuk kepada ketua program ataupun senior-senior you all yang cun-cun tadi. Saya nampak dalam chat tu ada dinyatakan, saya dah nampak senior-senior saya yang cun-cun. So saya baca tadi ya. Alright. So saya sebenarnya tak nak memberi penjelasan yang lanjut tentang kurikulum program. Ya, ini secara umum sahaja sebab apabila petang nanti, apabila anda bersama dengan ketua program masing-masing, mereka akan menerangkan perkara ini dengan lebih jelas. Ya. Okay. Secara umumnya, kurikulum program kita terbahagi kepada wajib fakulti, wajib major ataupun wajib program, dan kita ada kursus-kursus pilihan ataupun elektif dan juga yang laluan tadi, yang saya kata ada 3 laluan tadi ya. Right. Apa dia wajib fakulti? Mereka adalah kursus-kursus bahasa Inggeris yang mana pelajar wajib ambil
berdasarkan kepada markah muat masing-masing, band masing-masing. So siapa yang dapat band 3, siapa yang dapat band 4, siapa yang dapat 5, 6, mereka ada kursus-kursus yang berbeza. Okay. Dalam kurikulum program, bila you all rujuk kepada buku panduan, kurikulum setiap program adalah berbeza ya. So jangan rujuk program lain, rujuk program anda sahaja. So dalam kurikulum program, you all akan nampak ada kursus ST. ST itu maknanya kursus-kursus sains dan teknologi. Lepas tu angka seterusnya adalah PM, BP, itu merujuk kepada program masing-masing. Jangan risau, anda akan dibantu oleh ketua program ya. So kursus-kursus yang di mana nombornya selepas kod tadi, selepas kod abjad tadi, nombor seterusnya, contohnya 1101, 1022, itu merujuk kepada kursus-kursus yang perlu diambil pada tahun 1. Dan jika bermula dengan nombor 2, untuk tahun 2 dan seterusnya. Okay? Alright. Manakala kursus pilihan. Okay, kursus pilihan bagi program, kena rujuk kepada kurikulum program masing-masing. Sebab kebanyakan kursus-kursus itu sebenarnya telah dinyatakan dalam kurikulum program masing-masing. Ya, tak sama. Jadi banyak kursus-kursus daripada Pusat Citra UKM ataupun sometimes daripada fakulti yang lain juga. Contohnya, sains makanan dengan pengurusan perniagaan, anda perlu mengambil kursus daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Dan yang laluan ataupun wajib teknikal ni adalah 3 laluan yang saya nyatakan tadi. You all rasa apa? You rasa nak lepas ni you all nak sambung belajar? So pilih kesarjanaan. Jika you rasa lepas ni you nak terus bekerja, kita ada laluan industri dan seterusnya. Kalau nak jadi usahawan, sekarang ni merupakan satu bidang yang sangat penting ya. Semua orang nak jadi usahawan pada masa PKP sekarang ni. Ya, dan kita ada laluan keusahawanan. Okay, ini contohlah saya bagi ya, contoh suatu program. So dia akan senaraikan mengikut band dan saya dapati dalam tawaran yang kita berikan ada juga pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang belum mempunyai muat. Belum mempunyai muat. Tak ada masalah. Cuma muat tu perlu ada. You all perlu juga ambil muat tu untuk bergraduat. Contohnya pada tahun 4 you all belum lagi ambil muat. So you all tak akan graduat walaupun telah melengkapkan kurikulum masing-masing. So pastikan ambil muat secepat mungkin. Ya. So yang sebelahnya adalah dari segi kursus-kursus wajib fakulti lah yang bahasa Inggeris tadi. Yes, Atika Farhana, you have to take muat as soon as possible. Okay, ini satu lagi contoh adalah contoh program Science Actuary yang merupakan 3 laluan. So bila 3 laluan tu you all tengok dalam struktur program tu, dia akan ada kolom untuk laluan. So keusahawanan, industri, kesarjanaan. Jangan risau, benda ni perlu dipilih bila anda telah berada pada tahun 2. Tahun 2. Okay, ini satu contoh lagi program sains sekitaran yang merupakan modul 3U1I. So macam ni rupa dia. Jangan risau. Yang penting you perlu melengkapkan semua jalur-jalur kepada kursus-kursus sama ada trust, elektif, citra dan sebagainya. So jumlah kita minimum adalah 120. So sepanjang 4 tahun you all berada di FST, you all kena pastikan you all memenuhi kepada jumlah kurikulum masing-masing. Ada yang 129, ada yang 121, ada yang 125. Merujuk kepada program yang berbeza. Okay.
Tadi saya dah nyatakan struktur 2U2I, 2 program tidak tawarkan iaitu program oleokimia dan juga program bioteknologi dengan pengurusan. Mungkin tahun depan kita akan tawarkan semula. Okey, tentang kursus citra saya tak akan pergi banyak sebab nanti akan ada taklimat daripada penolong dekan pengajaran dan citra iaitu Dr. Sakinah yang akan menerangkan apa itu citra Dr. Sakinah. Nanti Dr. Sakinah terangkan. Sambil-sambil saya baca chat sebenarnya. Okey. Sekarang tahun 1. Betul, baru masuk universiti. Tetapi anda perlu aim high. Jangan high ke lain aim high. Aim you all punya grade tu. Ke mana you all nak pergi? You all nak cemerlang. You mesti capai 3.67 dan ke atas PNGK. Jangan main-main. This is not honeymoon year. So, semua kena bertungkus lumus daripada tahun 1 sehingga tahun 4. So, semua kursus dikira dalam PNGK atau PNGS kecuali jika ada ketetapan lain daripada fakulti. So, tak boleh kata, oh kursus ni tak apalah dapat C, kursus ni saya nak A sebab saya suka pensyarah ni. Tak boleh. So, you have to maintain you punya grade. Berapa kira dekan madam? Apa tu? Oh, anugerah dekan. Minta maaf dekan yang betulkan saya. Anugerah dekan. Yang tu saya salute. Siapa tadi? So sekarang dah fikir dah nak anugerah dekan. Okey. 3.67 ke atas setiap semester anda akan mendapat anugerah dekan dan dia adalah syarat dia minimum 12 kredit pada semester tersebut. Okey. So kalau katalah you dapat 3.7, lepas tu you ambil hanya 10 kredit. Kadang-kadang lah masa semester tu kan mungkin pergi latihan industri ke apa. So tu kita tak bagi anugerah dekan. So pastikan anda mendapat anugerah dekan setiap semester. Oh tu dia. Okey. Grade E. Okey, katalah tiba-tiba dah macam mana lah kan, tersasar lah sedikit. So ada kursus-kursus yang dapat grade E. So macam mana ya? Grade E memang dia akan diambil kira dalam PNGK you all. So you tengok grade E tu berapa dia punya markah. Lilap-lilap nampak gayanya. Okay, grade E adalah kosong, tak ada markah langsung. Okay. Okay, grade E gagal. So apa dia punya tu? Gagal E bagi kursus diwajibkan untuk mengulang. You kena ulang sehingga lulus. Lulus D pun sebenarnya lulus. Tapi tak nak lah kan. 1.0 je tu. Okay. Tetapi bagi sesiapa yang mendapat D, D+, dan C-, sebenarnya anda boleh perbaiki grade. Mata saya ke slide yang semakin kabur? Okay. Jika anda mengulang, okay, untuk markah macam mana doktor, nanti akan diterangkan oleh ketua program. Kita dah selaraskan the whole UKM akan ada grade-grade untuk markah ya. Jangan risau. Okay, apa tadi? Grade D, D+, dan C- boleh diperbaiki grade dia. So katalah you dapat C-, so boleh tak saya perbaiki grade saya? Boleh. So grade terkini akan diambil kira. So katalah pada semester lepas you dapat C-, you pun ulang. Tiba-tiba dapat D+. So D+ dia akan dikira. Okay, dia bukan ambil markah yang grade yang paling tinggi, tak. Dia akan ambil grade yang terkini. Jadi kalau kata C+, you nak perbaiki grade, pastikan dapat A. Bukan dapat kurang daripada tu. Alright. Saya minta maaf saya tak boleh jawab semua soalan you all. Okay, tak tahu kenapa tiba-tiba apa tu. Tak sempat nak baca. Okay. Alright. Grade. Okay, TL tidak lengkap. Saya rasa yang ni pun you all akan a bit confused lah ya. Tapi tak apa. Saya rasa yang ni program akan terangkan dengan lebih lanjut.
selalunya tidak lengkap ni selalu berlaku pada tahun-tahun akhir lah. Yang mana, tapi saya tak nak lah ada tak lengkap ya. Saya nak semua lengkap. Sedang maju ni pun adalah kerja ataupun mainly projek lah, tentang projek ya. Tentang projek yang you all tak boleh siapkan dalam satu semester. So kita bagi grade SM. Tetapi walaupun kita letak SM, taraf dia, you all kena juga lulus. Lulus dan kandas. Audit ni selalunya untuk kita bagi simbol U lah jika pelajar lulus peperiksaan kursus tersebut. Tapi secara umumnya tak banyaklah kursus audit yang ada dalam program di sains dan teknologi. Tarik diri. Okey, pelajar boleh tarik diri daripada sesuatu kursus pada minggu ke-5 hingga ke-8. Sudah belajar. Alah tak best lah kursus ni. Contohnya kursus elektif lah. Tapi kalau wajib tak best pun you kena ulang. Sehingga lulus. Okey, dan tangguh peperiksaan. Okey, kita tak zalim ya. Kadang-kadang masa peperiksaan ada pelajar yang kadang-kadang accident, ada yang sakit. Tak ada masalah, jangan takut, bagi tahu kami dan sertakan surat doktor ya. Tapi jangan, saya tak nak. Mana pelajar ni tak datang exam ni? Alamak doktor, saya tertidur. Tak ada orang kejut saya. Berlaku ya. Berlaku. Yang tu saya tak akan ambil kira dan you all akan dapat grade E. Okay, dapat grade E, so dapat kosong dan akan dikira. Maknanya you all kena repeat, tetapi grade tu telah dikira dalam you all punya PNGK. Nanti tanya ketua program ya. Okay. So ni cara-cara kiraan PNGS ataupun PNGK. PNGS tu pada setiap semester. Dan PNGK tu secara keseluruhan. Nilai purata nilai grade semester PNGS. Manakala PNGK adalah purata nilai grade keseluruhan. Okay. So saya tak akan detail lah. Dia simple saja. Dia just multiply. Contohnya, katalah you dapat grade A pada kursus yang pertama tu SA. Tu saya letak je nama kursus tu. So nilai grade adalah 4 lah you dapat. Dan berapa kredit? Kalau you dapat grade A pada kredit yang banyak, dia memberi satu nilai yang tinggi lah. Dan dia akan campur semua tu dan dia akan bagi kepada bilangan jam kredit pada semester tersebut. So you akan dapat nilai PNGS. Yang PNGK pula, yang semester lepas, semester akan datang, dia akan campur dan bahagi berapa kredit juga. Okay. So yang ni pun akan ada dalam buku panduan nanti ya. Yes, PNGS is semester. PNGK is keseluruhan. Right, status pendaftaran, okey. Pastikan, kalau tadi saya kata semua nak anugerah dekan. Tetapi ialah kan dalam kehidupan kita tak semuanya indah. Kan, kadang-kadang terleka, kadang-kadang adalah perkara-perkara yang berbangkit. So untuk you all lulus, okey, lulus terus pengajian. Maksudnya sem lepas berapa CGPA yang perlu untuk meneruskan pengajian you all. Okey, you mesti lebih daripada ataupun sama dengan 2.00. Jika anda mendapat 1.0 hingga 1.99 tidak termasuk SEM 1. SEM 1 ni adalah semester honeymoon untuk tahun 1. Okey. Tak termasuk tu kita bagi your status lulus bersyarat. Okey. Gagal dan diberhentikan, na'udzubillah min zalik ya. Sebab gagal pengajian lah definitely dan PNGK kurang daripada 1. Tidak termasuk SEM 1. SEM 1 ni adalah semester untuk you all adjust yourself dengan kehidupan di universiti walaupun berada di rumah ya. Okay. Tapi kalau you dapat 2 kali berturut-turut lulus bersyarat. Okay. Yes, conditional pass is lulus bersyarat tu conditional pass. Okay, 2 kali berturut-turut lulus bersyarat. Okay, you all boleh selalunya you akan gagal lah. Gagal dan diberhentikan. Boleh buat rayuan tak? Boleh.
boleh buat rayuan dengan syarat PNGKU adalah 1.9 hingga 1.99 dan terdapatnya peningkatan kepada PNGS. Okey, tertakluk kepada fakulti dan senat lah. Siapa suruh main-main? Siapa suruh main-main? Okey. Sebab tidak mendaftar juga boleh menyebabkan you all gagal. So jangan leka. Bila tarikh-tarikh untuk mendaftar semester-semester seterusnya, you mesti mendaftar. Ya. Jangan tak mendaftar sebab kalau dalam sistem tak mendaftar dan tempoh dia melebihi 2 semester, kita dah tak ambil kira. Tetapi katalah you terlupa untuk daftar 1 semester, masih lagi dalam tempoh 2 semester, masih boleh membuat rayuan. Okey, mohon lihat kepada peraturan pengajian. Yes, conditional 2 semester memang up you go. Alright, status pendaftaran gantung pendaftaran pelajar baru dalam tempoh 2 minggu maksimum. Yang ni pun saya mungkin saya terang sikit lah. Okay. Gantung pendaftaran pelajar ni, okay, you all boleh buat dalam masa 2 minggu. Okay. Dan dalam masa 2 minggu semester bermula lah. Ya. So maksimum berapa? Katalah you all dah menerima tawaran, tiba-tiba rasa alamak saya nak tangguh dululah sebab masalah adalah masalah apa? Boleh tangguh, okey? Maksimum 2 semester. Jangan pergi 3 semester, 4 semester tak boleh. Ya. Kecuali masalah kesihatan. Kalau masalah kesihatan kita tak tahu bila kita akan sihat kan? So dia tidak terangkum dalam maksimum 2 semester ni. Okey. Okay, gantung pendaftaran because of masalah kesihatan, kita perlu pengesahan doktor. Macam mana ya Prof? Saya ni sakit yang doktor tak boleh bagi doktor tak tahu. Doktor kata saya tak sakit tapi saya rasa saya sakit. Macam mana tu? Selalunya berkaitan dengan mental, stres dan sebagainya. Kita juga menerima surat daripada kaunselor. So kaunselor kita pun di UKM pun ada kaunselor sendiri. Nanti saya rasa Dr. Nur Syarida akan terangkan mengenai kaunselor di UKM. Okay. So kalau you all gantung pendaftaran because of masalah kesihatan, semester tersebut tidak dikira. Okay. So gantung pendaftaran peribadi mesti berlaku sebelum minggu ke-10. Okay. So semester dikira kecuali 2 semester pertama, tidak boleh 2 semester berturut-turut dan maksimum 4 semester. Tarik diri, jika tidak berminat lagi untuk sambung belajar, you are welcome to tarik diri sebenarnya. Saya letak UKM ni pilihan ke-14. Ada ke pilihan 14? Pilihan 14, tiba-tiba dapat UKM. Ayo. So, tak naklah UKM. So, you dialu-alukan untuk tarik diri. Tapi saya pasti semua pelajar kat sini ada berapa ratus ni. Kita ada 700 lebih ya pelajar. I think you are proud to be part of us. Okay. So, harapnya begitulah. Okay. Right. Seterusnya. Banyak pula saya menceceh ya. Okey, peperiksaan. Ni memang mindset kita daripada kecil sampai ke besar. Exam. Masuk kelas, first kelas tanya. Bila pensyarah kata, okey ada apa-apa nak tanya? Prof, exam bentuk apa ya? Saya selalu rasa nak tenyeh je kepala tu. Okey, peperiksaan. Tetapi anda perlu tahulah sebab ni akan menentukan kecemerlangan anda nanti. Ya? So peperiksaan, you all akan ada peperiksaan akhir. Bagi kursus-kursus yang ada peperiksaan akhir, wajib hadiri. Walaupun secara online ataupun secara bersemuka. Wajib. Dan kita perlu ingat, kita perlu lengkapkan 70% keperluan kursus. Kalau tak hadir, saya tertidur tadi, Prof macam mana? Of course, you akan dapat tiket. Grade E tu. Tikatlah rambut lama-lama sikit. Okay? So peperiksaan akhir perlu dihadiri, wajib. Okay. Saya dah dapat grade ni. Saya tak puas hati. Saya rasa saya dapat A, tiba-tiba saya dapat C. So macam mana? Boleh semak semula. So semakan semula boleh dilakukan pada minggu 2 hingga 4. Selepas keputusan di
dikeluarkan. Ya. Tetapi ada bayaran yang akan dikenakan. Ingat tu, jangan lambat, jangan minggu 5, 6 baru nak semak semula. Apa 70% tu apa? Okey. 70% tu adalah keperluan khusus. Maknanya you kena hadir kuliah, katalah ada assignment atau mid semester exam, you kena hadir. At least 70%, at least kalau boleh 100% lah. So 70%. Katalah you ada tugasan tak buat. Kuliah pun tak datang. Exam mid tak datang. Tiba-tiba datang exam akhir je. Jadi you tak layak untuk mengambil peperiksaan akhir sebab kurang daripada 70% keperluan khusus. Okey. Tangguh peperiksaan. So sakit, kemalangan, kematian atau sebab munasabah lah. Dalam tempoh 48 jam ya. 48 jam daripada tempoh exam. Katalah exam bermula pukul 8 tadi. So 48 lepas tu you dah kena, dalam masa 48 jam tu you dah kena pastikan you menangguh peperiksaan. Bagi tahu pensyarah pun tak apa. Peperiksaan ulangan khas yang ni sebenarnya untuk yang pelajar semester akhir saja yang saya tak akan detail out kat sini. Ya. Okey. Habis. Okey. So semua urus kerja kita, gerak kerja kita, SOP kita ada borang atas talian. Ya. So nanti you buka lah laman web FST, Prasiswaza. So kita ada pendaftaran kursus khas, tambah kredit, tukar taraf kursus, pemilihan laluan, semua ada kat website. Kalau tak jumpa juga kat website, tanya ketua program. Ketua program akan membantu anda dalam perkara-perkara ini. Okey. Okey, itu saja taklimat daripada saya. Saya ada sedikit soalan lah untuk pelajar-pelajar. Saya tak ada hadiah. Tapi sila jawab dalam chat. Okey, apa slogan FST? Senior-senior you dah jawab tu. Cepat. Apa tadi? FST to the fore. Good. FST menyerlah. To the fore. Four. Okey. Bagus. Anda mendengar taklimat saya. Apa nama bunga rasmi FST? Senduduk. Sekarang semua orang dah kenal bunga senduduk. Tepi-tepi jalan tu banyak ya you all. Sebab kita sangat bagus. Kita hidup di semua tempat. Kita sangat cekal. Okey. Berapa bilangan program Prasiswaza di FST? Bilangan program. 21, 19 pun ada tu. Jawapan yang betul adalah 21. Cuma dua kita tak tawarkan untuk sesi ini. Wah, semua bijak-bijak pandai semua. Okey, apa warna rasmi FST? Purple, ungu, purple. Okey, bagus. Lulus. Berapa minggu pengajian bagi satu semester? Satu semester, you ada berapa minggu pengajian? 14. Oi, semua dah tengok ni. Wah, tahniah. Tak ada hadiah tapi. Okey, last daripada saya. Berapa nilai PNGK yang membolehkan anda memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian cemerlang? Allah dah jawab dah. Wih, okey. So saya harap semua anda akan cemerlang, terus menyerlah dengan FST dan sekali lagi saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke FST. Sekian, terima kasih.